Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, so kita jumpa lagi dalam sesi PDPR kita yang terkini bermula 26 Julai 2021. Okay, so hari ini adalah hari pertama kita ber-PDPR selepas kita dah bercuti selama seminggu. Okay, so teacher harap you all kekal bersemangat, okay, dan terus bersemangat untuk mengikuti PDPR kita sama ada secara online ataupun offline. Okay. Alright, so untuk PDPR kita yang pertama ni, okay, hari yang pertama ni, kita akan teruskan lagi untuk bab 6 iaitu asid dan alkali. Untuk bab 6 ni kita ada dua subtopik iaitu 6.1 dan juga 6.2. Untuk hari ni kita just akan tengok tentang 6.1 iaitu sifat asid dan juga alkali. Okay, jom kita tengok. So, apa yang you akan belajar? Okay, yang pertama ialah contoh-contoh bahan berasid dan juga beralkali. Okay, yang kedua ialah peranan air untuk menunjukkan sifat-sifat asid dan sifat alkali. Okay, kenapa air itu perlu supaya asid dan alkali dapat menunjukkan sifat dia. Okay, yang ketiga ialah bahan-bahan berasid dan juga bahan beralkali. Okey, macam mana kita nak tentukan bahan tersebut berasid ataupun beralkali berdasarkan penggunaan penunjuk yang tertentu. Okey. Yang keempat, okey, maksud kekuatan asid dan juga kekuatan alkali. Okey, macam mana kita nak bezakan asid yang kuat dengan asid yang lemah. Dan yang akhir sekali ialah kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan seharian kita. Okey. Alright, so you all boleh tengok kat sini. Ini adalah contoh-contoh bahan berasid dan juga beralkali yang kita biasa jumpa di rumah kita. Okay, contohnya kita ada sabun, okay, jus orange, pembersih baju, okay, sabun basuh baju, pewangi baju, pencuci pinggan, okay, sabun pencuci pinggan, buah tomato, cuka, okay, cuka apple, sayur terung, okay, susu, kopi, ubat gigi dan juga nanas. Okay, so ini adalah antara bahan-bahan yang memang terdapat di rumah kita dan merupakan bahan berasid dan juga beralkali. Okay. Okay, so apakah asal-usul perkataan asid? Okay, asid berasal daripada perkataan Latin, okay, acidus, yang bermaksud masam. Okay, sebab sifat bahan berasid ni ialah salah satunya ialah dirasa dia masam. Okay, manakala alkali berasal daripada perkataan Arab, okay, alkali yang bermaksud abu tumbuhan. Okay, so take note sikit dekat sini. Okay, asid ialah bahan kimia yang menghasilkan ion hidrogen, okay, H+, apabila dilarutkan dalam air. Okay, manakala alkali pula ialah bahan kimia yang menghasilkan ion hidroksida, okay, ataupun ion hidroksil, OH negatif, apabila dilarutkan dalam air. Okey, itu serba sedikit tentang asal-usul asid dan juga alkali. Okey, macam mana pula dengan sifat-sifat asid dan alkali? Okey, sifat asid ialah, okay, nilai pH-nya kurang daripada 7. Okay, untuk bacaan pada skala pH. Okay, manakala alkali ni nilai pH dia lebih daripada 7. Kalau 7 tu ialah neutral. Okay, good. Okay, untuk asid dia akan berasa, okay, salah sikit ni, berasa masam. Manakala alkali dia berasa pahit. Okay, untuk asid dan alkali kedua-duanya bersifat mengakis. Okay, kalau alkali ataupun asid tu kuat, dia akan mengakis dengan lebih kuat lagi. Okay, so dia adalah salah satu bahan yang berbahaya, tidak boleh disentuh menggunakan tangan kita semata-mata. Sometimes kadang-kadang kita perlu handle asid dan alkali ni menggunakan sarung tangan. Okey, yang keempat, okay, kalau asid ni dia menukarkan kertas litmus biru kepada merah. Okey, manakala alkali menukarkan kertas litmus merah kepada biru. Okey, asid bertindak balas dengan logam dan dia akan menghasilkan gas hidrogen. Okey, manakala alkali pula dia tidak bertindak balas dengan logam. Okey, kalau kita letakkan logam ke dalam alkali, tiada perubahan yang akan berlaku.
Okey, perkara penting kita perlu ingat tentang sifat asid dan alkali ni ialah, okey, asid dan alkali hanya akan menunjukkan sifat dia sekiranya ada kehadiran air. Okey? Ingat ni. Okey, kenapa? Okey, sebab macam kita tengok tadi, okay, asid tu ialah sebatian kimia yang menghasilkan ion hidrogen, okay, iaitu H+, apabila dilarutkan dalam air. Okay, maksudnya kalau asid sahaja, okay, tak ada air, so dia tidak akan menghasilkan ion H+. So dia tak akan menunjukkan sifat dia. Tapi bila kita masukkan asid ke dalam air, okay, ke dalam satu bekas yang mengandungi air, H2O dekat sini, so asid tadi tu akan menghasilkan ion-ion hidrogen, okay, H+, H+, H+ yang ada dekat dalam ni. Okay, barulah dia akan menunjukkan sifat dia sebagai bahan berasid. Okay, kalau alkali pula, okay, dia adalah sebatian kimia yang menghasilkan ion hidroksil ataupun ion hidroksida, OH negatif, apabila dilarutkan dalam air. Okay, so bila kita letakkan, kita tambahkan alkali tu ke dalam air, H2O, jadi ion-ion OH negatif ni akan terhasil. Okay, jadi bila dah terhasil ion-ion OH negatif, barulah dia akan menunjukkan sifat alkali. Okay. Okey, untuk sebagai pengetahuan konsep sahaja, so bahan yang mengandungi asid dikenali sebagai bahan berasid. Okey, bukan bahan asid, bahan berasid. Manakala bahan yang mengandungi alkali pula kita panggil dia sebagai bahan beralkali. Okey, sifat bahan yang berbeza dapat ditentukan dengan menggunakan penunjuk yang sesuai. Okey, macam kita tengok tadi kan. So penunjuk ialah sejenis pewarna ataupun campuran lebih daripada satu pewarna yang berubah warna berdasarkan bahan yang kita uji itu. Okay, kita nak uji sama ada dia neutral, berasid ataupun beralkali. Okay, so ini adalah contoh penunjuk yang famous lah yang selalu kita gunakan. Okay, kertas litmus biru dan kertas litmus merah. Okay, kertas litmus biru ni kita gunakan untuk mengesan bahan berasid. Okey, sebab asid dia akan menukarkan kertas litmus biru kepada merah. Okey, kalau kita masukkan kertas litmus biru tu dalam bahan yang berasid, sekiranya dia berubah menjadi warna merah, okey, maksudnya bahan tersebut ialah bahan berasid. Sekiranya kita masukkan dalam satu bahan, dalam satu cecair, tapi dia tak berubah pun warna biru kepada merah, dia kekal biru. Okey, jadi bahan tersebut bukan bahan berasid. Okey. Okey, manakala kalau kertas litmus merah ni pula kita gunakan untuk kenal pasti bahan beralkali. Okey, so apa jadi kalau kita letakkan dalam bahan beralkali? Okey, so dia akan tukarkan kertas litmus merah kepada biru. Sama juga macam tadi. Kalau kertas litmus merah ni dimasukkan ke dalam cecair, sesuatu cecair tu, tapi dia tak berubah pun menjadi biru. So maksudnya bahan tersebut bukanlah bahan beralkali. Okey. Okey, kemudian kalau you all tengok dekat sebelah ni ada skala pH. Okey, skala pH ni menunjukkan warna daripada merah terang and then menghampiri putih, ini kepada biru dan biru gelap. Okey, so kalau neutral, warna dia akan menjadi warna yang pudar lah, tiada warna. Okey, kalau semakin merah, dia akan menjadi semakin berasid. Okey, kalau semakin biru pula, dia akan jadi bahan, dikenali sebagai bahan beralkali. Okey. Dan nombor-nombor dekat bawah ni, okey, nombor pH ni, pH 0, pH 1, pH 2, okey, sampailah pH 14. Ini menunjukkan nilai pH ataupun nilai kekuatan asid dan juga alkali tu. Okey. Alright, selain daripada kertas litmus merah dan juga kertas litmus biru, okey, ni adalah penunjuk-penunjuk yang biasa digunakan dalam makmal sains dekat sekolah kita lah. Okey, so kita ada penunjuk semesta, okey, metal jingga dan juga phenolphthalein. Okey, cuba tengok perbezaan warna dia. Okey, kalau kita tengok dekat bahagian bawah ni ditunjukkan neutral 7 dan daripada 6 hingga ke 0 semakin berasid. Okey, 8 hingga ke 14 semakin beralkali. Itu maksudnya kekuatan dia.
Okey, kalau kita gunakan metal jingga, okey, kita letakkan dalam satu larutan tertentu. Sekiranya dia berwarna merah, okey, maksud dia pH bahan tersebut mungkin daripada nombor 1 hingga ke 3. Okey, sekiranya kita letakkan dalam satu larutan dan dia berubah menjadi warna kuning, so mungkin dia adalah pH 4 sehingga ke 14, dalam range tersebut lah. Okey, kalau phenolphthalein ni pula, okey, phenolphthalein ni dia ada 2 warna saja, sama dia tidak berwarna ataupun merah jambu. Okey, kalau tidak berwarna, so mungkin cecair tersebut mempunyai nilai pH daripada 1 hingga 7. Okey. Manakala sekiranya dia dah mula menunjukkan warna merah jambu, so maksudnya dia adalah bersifat alkali. Okey, sama ada pH 8 sehingga 14. Okey, kalau you all tengok dekat penunjuk semesta ni, okey, dia punya warna lagi banyak lah. Okey, sebab tadi kita dah cakap kan, setengah penunjuk tu dia mempunyai sejenis warna sahaja, dan setengah penunjuk, contohnya penunjuk semesta ni dia ada beberapa pewarna. Okey, contohnya kalau merah dia menunjukkan pH 1 hingga 3. Okey, jingga ataupun kuning menunjukkan pH 4 hingga 6. Hijau pula menunjukkan neutral pH 7. Hijau gelap menghampiri biru, maksudnya pH 8 hingga 10. Dan warna indigo hingga ke warna ungu menunjukkan pH 11 hingga pH 14. Okey, so ini adalah penunjuk-penunjuk yang biasanya kita gunakan untuk tentukan cecair yang dalam makmal kita tu mempunyai sifat bahan beresid ataupun bahan beralkali. Okey. Okey, seterusnya tentang kekuatan asid dan juga kekuatan alkali. Okey, so tadi kita tengok warna yang menunjukkan bahan tersebut bahan beresid ataupun bahan beralkali. Okey, selain daripada tu, kita juga boleh tengok nilai pH pada penunjuk tersebut. Okey, so setiap warna yang berbeza ni dia boleh menunjukkan nilai pH yang berbeza. Okey, so kita kena tahu nilai bermula daripada 1, okey, ataupun 0 sehingga ke 14. Okey, 0 hingga 6 merupakan asid. Okey, kalau 0, 1 maksudnya asid yang sangat kuat. Okey, kalau 6 maksudnya asid lemah. Okey, sebab dia dah menghampiri kepada neutral, iaitu nombor 7. Okey, kalau 8 hingga 14 pula dia merupakan bahan beralkali. Okey, so 8 ni dia merupakan alkali yang lemah. Okey, sebab dia hampir kepada nombor 7, iaitu neutral. Dan kalau 14 tu, okey, 13, 14 merupakan bahan beralkali yang kuat. Okey, alkali dia kuat lah. Okey, itu adalah tentang kekuatan asid dan juga alkali yang kita boleh tentukan menggunakan warna. Okey. Alright, seterusnya, okey, kalau kita tengok kat sini, ini adalah kegunaan asid dalam kehidupan seharian kita. Okey, contohnya kita ada bateri kereta, okey, accumulator ni kan. So dalam bateri kereta ni kita ada asid sulfuric. Okey, so asid sulfuric digunakan dalam bateri kereta, okay, untuk mengalirkan arus elektrik dalam kereta. Okey, and then kita ada asid asetik. Ini famous lah, teacher rasa you all pun pernah dengar kan. So asid asetik ni digunakan untuk membuat cuka ataupun jeruk. Asid tartarik digunakan untuk membuat kek. Asid formik pula untuk menggumpalkan latex. Okey, ni adalah latex. Latex tu getah lah, okay, getah yang kita kumpulkan tu. Kita tambahkan asid formik untuk gumpalkan dia, untuk mudah kita nak handle dia, bawa ke tempat pemprosesan latex tu kan. Okey, seterusnya ialah asid citrik. Okey, asid citrik daripada buah-buahan citrus lah, digunakan untuk membuat jus buah-buahan. Asid benzoik, okey, benzoik ni digunakan sebagai bahan pengawet makanan. Okey, sama ada contohnya digunakan untuk sebagai sos cili, okey, sos tomato, kicap, okey, apa-apa bahan pengawet makanan. Okey, seterusnya kita ada asid ascorbic. Okey, asid ascorbic ni digunakan untuk membuat pil vitamin C yang kita makan setiap hari tu. Dan asid nitrik pula digunakan untuk membuat baja, okey, buat pewarna, racun serangga dan juga bahan letupan. Okey, so ni sebahagian je daripada
asid-asid yang kita gunakan dalam kehidupan seharian kita. Sejenis asid tu dia boleh digunakan untuk beberapa jenis kegunaan yang berbeza. Okey, yang ni pula merupakan kegunaan alkali dalam kehidupan seharian kita. Okey, contohnya kita ada natrium hydroksida. Okey, natrium hydroksida ni kita gunakan untuk membuat sabun, okey, buat deterjen dan juga membuat plastik. Okey, kemudian kita ada kalsium hydroksida. Okey, kalsium hydroksida ni you all dah pernah dengar dah sebelum ni dalam tajuk pembersihan air, rawatan air tu. Kegunaan dia untuk membuat simen, kapur mati dan juga kaca. Okey, untuk amonia pula, okey, amonia ni digunakan untuk menghasilkan baja. Okey, baja menghalang dan juga menghalang pembekuan lateks. Okey, seterusnya magnesium hydroksida. Okey, magnesium hydroksida ni kegunaan dia ialah membuat ubat antasid. Okey, ubat antasid ni ubat yang kita gunakan untuk merawat sakit perut, okey, yang mungkin disebabkan oleh gastrik. Alright. So ubat antasid dan juga ubat gigi. Dan kita ada kalium hydroksida. Okey, so kalium hydroksida ni salah satu fungsi dia ialah untuk membuat pewarna kain. Okey, mewarnakan kain dan juga membuat sabun cecair. Okey, so itu adalah kegunaan alkali pula. Walaupun sikit je dalam ni, tapi ada banyak lagi kegunaan alkali dalam kehidupan seharian kita. So you boleh carilah lepas ni. Okey, so tengok balik apa yang kita dah belajar daripada awal tadi. Okey, so yang pertama you all dah tengok apa contoh bahan berasid dan bahan berakali yang sebenarnya ada banyak sangat dekat rumah kita. Okay, dan you all boleh cari. Hari tu you all dah buat carian bahan-bahan yang ada kat rumah kan. So majority semua berikan bahan yang hampir sama. Okay, bagi limau, bagi ubat gigi, okay, bagi sabun. Tapi sebenarnya ada banyak lagi pelbagai lagi bahan berasid dan juga beralkali kat rumah kita. Okay, yang kedua ialah peranan air untuk menunjukkan sifat-sifat asid dan juga alkali. So ingat, kalau ada air barulah bahan berasid ataupun bahan berakali itu akan menunjukkan sifat dia. Sebab bila dicampurkan dengan air, asid akan menghasilkan ion hidrogen. Okay, manakala alkali pula akan menghasilkan ion hidroksida ataupun ion hidroksil. So ion-ion itulah yang sebenarnya ada pada bahan berasid dan juga bahan beralkali. Okey, yang ketiga ialah bahan berasid dan bahan berakali. Okey, macam mana kita nak tentukan bahan tu berasid ataupun bahan tu berakali? Dengan menggunakan beberapa jenis penunjuk. Okey, so daripada penunjuk tu kita dapat tengok jenis-jenis warna yang berbeza. Okey, so warna tertentu menunjukkan bahan tu berasid ataupun beralkali. Dan juga boleh menunjukkan kekuatan asid dan juga kekuatan alkali. Okey, nombor 4 ni lah kekuatan asid dan juga kekuatan alkali. So ingat, asid ni ada asid yang kuat, ada asid yang lemah. Okey, so akhir sekali ialah kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan seharian kita. Okey, so yang teacher tunjukkan tadi tu hanya sebahagian sahaja. So ada banyak lagi kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan seharian. Okey, berdasarkan sifat-sifat asid dan alkali tu, so kita boleh gunakan dia untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang berguna untuk kita, untuk manusia kan. Okey, so kita dah habis. So sekarang ni masa untuk latihan. Okey, so teacher nak you all cuba jawab latihan formatif 6.1. Okey, simple je soalan dia. Okey, soalan ada 1, 2, 3, 4. Okey, yang pertama, ramalkan susunan bahan berikut mengikut urutan menurun nilai pH. Okey, so first tengok dia nak urutan menurun. Maksudnya daripada yang tinggi ke rendah. Okey, so macam mana nak tahu dia tinggi ke rendah? So tengoklah sifat bahan tersebut. Okey, kalau jus oren tu apa? Bahan berasid ke bahan berakali? Kalau air mineral, okey, apa sifat dia? Okey, and then you all susun. Okey, yang kedua pula, nyatakan sebab label botol asid dan alkali mempunyai simbol seperti dalam rajah di bawah. Okey, so tadi kita dah terangkan sifat asid dan alkali ni ialah apa? So apa simbol ni? Apa maksud simbol ni? So terangkan kenapa dalam untuk botol asid dan alkali kita perlu labelkan dengan label macam ni. Okey, so yang ketiga,
Okey, yang ini situasi. So, warna cecair X berubah daripada warna hijau kepada warna merah apabila dititiskan dengan penunjuk semesta. Okey, so you all tengok. Kalau warna merah pada penunjuk semesta, apa maksud dia? Berapa anggaran pH dia? Okey, so A, tentukan sama ada cecair X berasid, neutral atau beralkali. Okey, mudah je. Daripada nilai pH tu kita boleh tentukan dia berasid, neutral ataupun beralkali. Okey, and then ramalkan warna cecair X jika beberapa metal jingga dicampurkan ke dalamnya. Okey, so selepas sudah tahu apa sifat cecair X tadi tu, okey, berasid, neutral ataupun beralkali. So you all tengok pula range warna untuk metal jingga ni, metal jingga. So kalau you titiskan metal jingga dekat bahan berasid, apa perubahan warna dia? Kalau you titiskan metal jingga kepada bahan beralkali, so apa warna dia? Okey, nyatakan apa warna dia. Okey, dan akhir sekali, susun bahan-bahan berikut dalam urutan menaik berdasarkan kekuatan keasidannya. Okey, so dia dah bagi dah dekat sini. Kalau jus nanas, pH dia 4. Okey, susu segar, pH 6. Cuka, pH 2. Okey, so dia nak urutan menaik berdasarkan kekuatan keasidan. Semua ni adalah asid. Jadi you all susun ikut urutan menaik. Okey, daripada yang paling rendah kepada paling tinggi. Okey, so teacher rasa berdasarkan apa yang you all dah tengok daripada awal tadi tu, InsyaAllah memang you all boleh jawab lah soalan ni. Okey, 1 sampai 4. Okey, so itu sahaja untuk hari ni. So teacher harap penerangan teacher tadi tu dapat membantu. Okey, kefahaman you all, meningkatkan kefahaman. Dan kalau ada soalan you all boleh tanya. Okey, so teacher akan bagi masa untuk you all jawab latihan formatif 6.1 dan kita akan bincangkan jawapan ni nanti dalam kelas kita. Okey, so jumpa lagi untuk next video. Okay, insyaAllah. Bye. Assalamualaikum.